Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mengucapkan banyak-banyak syukur kepada Allah SWT atas nikmat Allah beri kepada kita tengah hari ini. Dan dengan nikmat ini kita teruskan perjuangan kita tuan untuk kita kekalkan kita punya title kita sebagai manusia yang terbaik, sebagai manusia yang dipanggil apa? Berjaya di sisi Allah SWT yang Allah sebut pada surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling bertakwa. Dan kalau kita lihat benda-benda ini, perkara ini diperingatkan kepada kita hampir setiap minggu dalam khutbah ittaqullah. Okey, tapi yang penting apabila peringatan itu diberi pada kita kena ambil benda tu dengan sungguh-sungguh bahawa title takwa tuan yang biasa kita sebut hanya boleh dapat kalau kita belajar Al-Quran. Kalau kita tak belajar Al-Quran, kita tidak akan dapat title tersebut. Yang Allah sebut dalam hadis Rasulullah SAW, perkataan akrama itu sama dengan perkataan khairun. Kalau dalam Al-Quran Allah kata akramakum, kalau dalam hadis Allah kata khairukum, dan kalau dalam Quran Allah define akramakum itu adalah orang yang bertakwa. Dan dalam hadis Rasulullah SAW Allah letak khairukum itu adalah man ta'allama al-Quran, orang yang belajar Al-Quran. Jadi bila Allah telah pilih kita duduk dalam orang yang belajar Al-Quran, jangan undur daripada amalan tersebut bermakna kita kekalkan untuk maintain kita punya title. Makna orang yang terbaik. Jadi kenapa tuan-tuan? Bila kita belajar Al-Quran, sebab bila kita kata Quran itu panduan kehidupan. Semakin kita memahami Al-Quran, semakin kita amalkan apa yang kita faham itu dengan ikhlas, baru kita akan dapat erti kehidupan ataupun erti kebahagiaan yang sebenar. Dia kebahagiaan yang sebenar tuan-tuan diduduk kepada kita punya pemahaman Al-Quran yang kita amalkan dengan istiqamah. Jadi kalau tuan-tuan dalam hidup ni nak cari erti bahagia, kalau tuan-tuan cari pada benda lain, tuan-tuan takkan jumpa. Sebab kebahagiaan tu dia hanya duduk pada apabila kita mengamalkan Quran. Tapi nak amalkan Quran tuan, kita kena faham dia secara praktikal. Kalau kita tidak faham dia secara praktikal, kita takkan boleh amal dia. Dan kalau kita amal pun, kalau kita amalkan dia tapi kita tidak faham, bermakna kita beramal dengan cara yang salah. Itu yang kita nak ambil perhatian. Tetapi nak memahami Al-Quran ni, dia letak syaratnya. Nombor satu, dalam kita mendekati Al-Quran, pintu untuk kita memasuki Al-Quran ni adalah nombor satu, kita kena baca dia. Jangan ambil belajar tajwid itu sambil lewa. Kalau tuan-tuan ambil belajar tajwid itu sambil lewa, Allah takkan bagi tuan-tuan faham. Sebab apa? Allah letak belajar tajwid itu sebagai fardu ain. Dan yang kedua, untuk kita masuki dia panggil gerbang untuk kita memahami Al-Quran ni, kita kena belajar bahasa dia. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, hanya dengan mengaji bahasa dia baru kita boleh memahami dia punya konsep tersebut. Yang Allah kata, inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Quran itu dalam bahasa Arab supaya kamu berfikir, makna kamu faham. Jadi dua benda ni jangan lari tuan-tuan yang kita nak kena ambil perhatian sungguh-sungguh. Tapi dua benda ni kadang-kadang manusia ambil lewa. Sambil lewa. Kadang-kadang kita baca pun rasa-rasa boleh baca lebih kurang dah lah. Sebahagian manusia tak ada kesungguhan pun nak belajar tajwid itu dengan istiqamah. Sebab apa? Sebab mereka rasa tajwid ni benda yang remeh. Itu jangan ambil dulu Kalau remeh, Allah tak letak dalam fardu ain. Begitu juga bahasa Arab Al-Quran. Jangan ambil benda tu remeh. Kalau tajwid pun Allah dah letak sebagai benda tu very important dalam fardu ain, bermakna bahasa Arab Al-Quran pun dia duduk dalam fardu ain juga. Jadi itu dua kunci ataupun pintu untuk kita memahami Al-Quran. Itu sebab kenapa tuan-tuan, zaman Rasulullah SAW dia tidak bezakan ini tafsir Quran,
ini apa tu pelajaran tauhid, ini fiqh, ini sirah, tak ada ya. Zaman Rasulullah SAW kesemua tu adalah Al-Quran. Okey, jadi bila kita nak belajar Al-Quran, dia ada dia punya adab. Nombor satu, mesti baca dia dengan tu, kena faham dia dengan bahasa dia, baru kita boleh memasuki dia punya tafsir dia punya tauhid dia punya fiqh dia. Tetapi kalau kita tak melalui pintu seperti itu, nanti kita masuk belajar tauhid, belajar fiqh, okey, kadang-kadang dekat situ yang kadang-kadang kita boleh terkeliru. Sebab apa? Sebab hidayat tu pemahaman yang betul dia datang melalui Al-Quran. Bermakna kalau tuan-tuan nak belajar tauhid, tuan-tuan kena belajar melalui Al-Quran. Kalau tuan-tuan nak belajar fiqh, tuan-tuan kena belajar melalui Al-Quran. Bermakna kalau tuan-tuan buka kitab tauhid ke kitab fiqh, dalam masa yang sama Al-Quran kena ada sebelah kita. Ataupun di dalam kitab fiqh itu pun sendiri ditulis ayat-ayat Quran. Dan jangan hanya ambil pada terjemahan. Kalau tuan-tuan ambil pada terjemahan, kadang-kadang terjemahan ini dia bahasa Melayu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mengaji bahasa Arab, bahasa yang paling lemah sekali nak explain bahasa Arab adalah bahasa Melayu. Itu sebab kalau tuan-tuan nak mengaji bahasa Arab, paling baik dalam bahasa Arab sendiri. Tapi kalau peringkat permulaan, okey, bahasa yang antara bahasa yang paling dekat dengan bahasa Arab ni adalah bahasa French tuan-tuan, dari segi nahwu ni. Tapi French pun kadang-kadang kita tahu. Next language adalah English. Sebab English ni dia punya grammar dia kuat sikit lah. Tapi itu pun tak mampu nak explain banyak perkataan dalam bahasa Arab. Okey. Tapi Melayu ni, kalau bahasa Melayu ni peringkat yang orang kata mula-mula hantar tu boleh lah. Tapi bila tuan-tuan dah naik tinggi sikit, tuan-tuan pakai bahasa Melayu, tuan-tuan payah nak explain. Itu sebab hari ni tuan-tuan kenapa bila orang explain niatun, perkataan niat tu, orang terjemah selalu lintasan di hati. Sedangkan dari segi bahasa, dia bukan setakat lintasan di hati. Saya cakap dulu dia adalah strong determination. Jadi bila kita pegang konsep tu salah, kita faham salah, kita akan buat benda yang salah. Sebab penting untuk kita belajar bahasa Arab tu untuk kita memahami Al-Quran. Okey, dan jangan ambil benda tu sambil lewa tuan. Jadi kita kena minta pada Allah SWT kekuatan untuk supaya kita ni istiqamah belajar Al-Quran. Nanti kita kata kita nak belajar Al-Quran tapi kita tak belajar cara betul, kita akan dapat dia punya jawapan. Walaupun kadang-kadang realiti tuan-tuan, kadang-kadang masuk kelas bahasa Arab ni orang putih kata very dull. Itu sebab kenapa banyak orang masuk ke kelas bahasa Arab dia tak kekal lama. Okey? Tapi sebab apa tuan-tuan? Sebab kita masuk dengan cara yang salah. Kita mengaji ni, kita selalu fokus pada apa? Kenapa orang cakap susah tuan-tuan bila ngaji? Kenapa? Belajar bahasa Arab, menghafal Quran susah. Kadang-kadang belajar tajwid pun kata susah lah Ustaz. Apa lagi dia kata? Belajar menghafal Quran susah. Kenapa orang cakap susah? Agak-agaknya kenapa cakap susah? Sebab tak faham. Kalau katakan kita belajar bahasa Arab susah, kita tak faham. Okey? Allah suruh kita faham. Kita belajar tu sebab kita kata susah, sebab kita belajar tu tak ikut peraturan Allah. Apa maksud belajar ikut peraturan Allah? Dalam kita belajar, Allah suruh apa? Kerja kita apa? Allah kata khairukum man ta'allama al-Quran. Allah cakap, cuba perhati ayat Allah kata, cuba perhati hadis tersebut. Allah kata sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran. Okey? Allah suruh fokus pada apa? Rasul fokus pada apa? Belajar. Allah tak ada kata sebaik-baik kamu khairukum man mahiru bil Quran. Allah tidak kata sebaik-baik kamu adalah orang yang mahir dengan Al-Quran. Menunjukkan apa? Menunjukkan Allah tidak suruh kita fokus pada result sebenarnya. Allah suruh fokus pada effort. Tapi hari ini yang keluar perkataan susah tu sebab kita fokus pada results. Macam mana boleh keluar perkataan susah? Bila kita belajar tak faham. Bila belajar tak dapat. Lepas tu keluar perkataan apa? Susah. Bila keluar perkataan susah, next sentence adalah apa? Tak payah belajar. Nampak? Berhenti sebab susah. Sedangkan Allah bukan suruh fokus pada result tu. Sebab result tu Allah yang bagi. Kita belajar tuan-tuan, yang bagi kita faham adalah Allah. So hari ini kalau kita belajar tak faham, kita kena buat apa? Jangan cakap susah. Bila kita cakap susah bermakna kita tidak patuh kepada perintah Allah. So kita belajar tak ikut
tak ikut apa? Adab yang Allah suruh kita belajar. Maknanya Allah bukan suruh kita fokus pada result, tapi kita pergi fokus pada result. Bila kita pergi fokus pada result, akan keluar perkataan susah. Bila keluar perkataan susah, akan keluar perkataan tak payah belajar, berhenti. Itu sebab kalau tuan-tuan tengok kalau dalam bahasa motivation, tuan-tuan, ni orang putih pun guna perkataan, tapi masalahnya orang kita, orang Islam tak pakai. Dalam bahasa motivation, apa yang disebut sebagai kegagalan? Apa definisi kegagalan? Tuan-tuan pernah ikut program-program motivasi kan? Saya nak, kalau tuan-tuan pernah dengar, what is the definition of failure? Macam mana tuan-tuan define failure? Apa kita bila buat sesuatu kita tak capai benda tu, betul tak? Itu definisi yang salah. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku-buku yang ditulis oleh orang yang bukan Islam, dia define failure ataupun kegagalan ni adalah apabila kita berhenti berusaha. Kegagalan tu bukan sebab kamu tidak mencapai. Kegagalan bermula apabila kamu berhenti berusaha. Itu orang barat cakap, tuan-tuan. Orang yang bukan orang Islam pun boleh pegang prinsip yang dipegang oleh orang, dipegang oleh Al-Quran. Saya pernah baca baru ni, siapa hantar WhatsApp, dia cerita ada satu pengalaman seorang Jepun. Kalau tuan-tuan pernah baca lah. Dia kata, saya pergi ke negeri barat kan, saya tengok tak ramai orang Islam, tapi saya tengok prinsip Islam itu dia apa? Dia praktiskan, dia apa? Di tempat tersebut. Saya pergi negeri orang Islam, saya tengok ramai orang Islam, tapi prinsip Islam itu tidak dia apa? Tidak dipraktikkan. Senang tu benda ni kita tuan-tuan kalau pernah belajar kat UK ke kat US ke kan, macam mana orang naik bas? Betul. Tuan-tuan pergi, minta maaf tuan-tuan, saya ada pengalaman pergi ke, tuan-tuan pergi apa tadi tuan-tuan pergi ke apa? India atau Pakistan, atau pergi ke Mekah. Tuan-tuan pergi RNR, bagus ke tak bagus? Kalau tuan-tuan pergi RNR, tuan-tuan, kalau tak betul-betul sakit perut, tuan-tuan minta tuan tak masuk. Itu kalau dekat Mekah atau Madinah. Tapi kalau tuan-tuan pergi lagi negeri-negeri Arab, saya pergi mana dulu? Yaman sama Syria. Kalau dekat negeri Arab tu, kalau tuan-tuan biasa pergi umrah kan, kadang-kadang kita daripada Madinah nak pergi Mekah kan, kita berhenti kan, Arab kan. Dekat situ pun kadang-kadang dia punya toilet pun tak apa-apa. Kalau tuan-tuan pergi dekat tempat-tempat seperti Yaman, kalau dekat Mekah tu pun, yang dekat RNR tu, dalam perjalanan Mekah Madinah tu pun rasa tak lalu, tuan-tuan. Kalau dekat Yaman masa saya pergi tu, dekat Syria, 30 kali lagi teruk dia tu. Saya pergi kat Yaman tu, ada sekali tu nak sembahyang kat masjid. Cari toilet, mana toilet ni? Tak ada toilet, tuan. Dia tunjuk toilet tu celah batu. Dia letak macam buat batu lah kan, pengadang, bol pun tak ada. Kata macam mana? Nampak tu. Macam mana nak solat tu? Nampak tu. Itu dia punya apa? Jadi kalau kita lihat benda-benda macam ni, kadang-kadang kita rasa. Jadi yang sebenarnya kadang-kadang kita Islam tu kadang-kadang kita bimbang dia tinggal pada nama dia. Okey, dia bukan pada apa? Pada dia panggil apa? Pada kita punya akhlak kita. Yang sebenarnya Al-Quran atau Islam dia adalah akhlak kita. Okey, Al-Quran yang ada pada kita ni, yang kita baca ni. Tuan-tuan pergi Mekah, Madinah kan, orang baca Quran kat masjid apa semua kan. Tapi kalau pergi toilet macam mana? Orang baca Quran, tuan-tuan, tapi cuma dia tinggal Quran tu pada apa? Pada lidah dan mulut saja. Dia tidak duduk dalam akhlak kita. Yang tu yang kita nak kena perbaiki. Itu sebab tujuan, tuan-tuan, Allah bagi kita bulan Ramadan yang lalu adalah untuk apa? Untuk membentuk akhlak kita. Dan bila akhlak, tuan-tuan, dia adalah apa yang kita baca, yang kita faham, yang kita hafal dan kita amalkan. Itu baru disebut sebagai Al-Quran. Itu disebut sebagai orang yang berilmu ni adalah orang yang bertakwa. Maknanya orang yang walk the talk. Mereka cakap apa mereka buat apa yang mereka
cakap. Itu yang sebenarnya kita nak apa? Dan benda ni tuan-tuan hanya boleh kita dapat kalau kita belajar Al-Quran cara yang betul. Okey, maksud cara yang betul tu kita kena baca Quran itu dengan bertajwid, kita kena faham dia melalui bahasa dia dan seterusnya yang lain-lain. Itu pintu untuk masuk kita memahami Al-Quran secara praktikal. Itu sebab kenapa bila saya tulis buku You Are The Best ni, saya percubaan saya nak bawa kepada pemahaman seperti itu. Supaya kita jangan baca satu bab, buat bab yang lain. Terus sebab hari ni kalau kita kata kita faham Islam, tapi kalau kita baca Quran kita tak faham, macam mana kita nak kata kita faham Islam? Sedangkan Islam tu duduk pada Al-Quran. Tapi Allah tak suruh kita tuan-tuan, tak wajibkan kita secara sekaligus nak faham semua. Allah suruh kita buat secara sedikit demi sedikit. Itu sebab Allah train manusia yang terbaik, yakni Rasulullah SAW, untuk dengan Al-Quran ni berapa lama? Paling kurang berapa lama? 23 tahun. 23 tahun untuk bawa Quran tu dalam bentuk praktikal. Okey. Itu sebab kenapa Allah tak letak suruh kita fokus pada results. Allah suruh kita fokus pada effort saja. So selagi kita fokus pada effort, kita tidak akan pernah gagal. Itu sebab hari ni bila kita belajar, okey, itu sebab bila kita belajar, kita kena belajar ikut peraturan Allah. Apa ikut peraturan Allah? Allah suruh kita fokus pada effort saja. Itu sebab kalau kita belajar bahasa Arab, okey, kalau kita tak dapat, apa kita kena buat? Terus belajar. Istiqamah. Dan Allah pun tak suruh belajar banyak-banyak. Tuan-tuan nak tahu katakan bahasa Arab, tuan-tuan. Apa susahnya bahasa Arab? Kalau tuan-tuan belajar bahasa, apa yang nombor satu penting? Dari segi bahasa, ni ulang balik. Dari segi bahasa, apa nombor satu penting? Tuan-tuan tak pernah belajar bahasa ke? Betul, nahwu penting. Saya nak tanya, kita belajar bahasa, apa nombor satu penting? Vocabulary lah. Itu nombor satu penting. Tapi hari ni kadang-kadang setengah orang berpandangan bila belajar bahasa Arab, yang nombor satu penting dia kata nahwu. Itu sebab orang lari tu. Kenapa tuan-tuan? Saya bagi contoh. Katakan perkataan katabah. Katabah tu makna telah menulis. Tuan-tuan tahu tak? Cantiknya bahasa Arab. Okey. Kalau katabah, okey. Katabah apa makna? Telah menulis. Kalau meja tulis disebut sebagai apa? Meja tulis. Maktabun. Katabah ada perkataan itu kaf, ta dan ba kan? Okey? Kaf, ta dan ba. Katabah kan? Kalau meja tulis disebut maktabun. Apa cantiknya bahasa Arab? Walaupun dia ubah bentuk apa tu makna tu, tapi perkataan asal masih ada. Okey? Pada maktabun ada perkataan kaf, ada ta, ada ba, betul tak? Tapi kalau dalam bahasa Melayu apa dia panggil apa? Kita kata katabah tulis kan? Kalau meja ada perkataan tak ada. Nampak tak? Apa lagi tuan-tuan? Library apa? Maktabatun. Ada lagi perkataan katabah tu. Sebab library tempat letaknya buku yang ada kaitan dengan tulisan. Itu cantik. Maknanya tuan-tuan kalau apa juga perkataan tu, itu sebab satu perkataan katabah, tuan-tuan tahu dia boleh pecah berapa? 114 perkataan. 114 betul? Satu apa? Tapi kalau kita mengaji, cara dia nak pecah tu, pecahlah kepala kita tu. Itu sebab kenapa mengaji bahasa Arab, kita tak suruh mengaji macam tu. Okey? Kadang kita dipanggil benda tu, dia panggil conjugation. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil tasrif. Dia pecah tu daripada kataba, yaktubu, macam-macam lagi tu, maktubun dan sebagainya. Ayat nak kena hafal. Orang macam kita ni tuan-tuan, dah tua-tua tuan-tuan nak pergi suruh hafal sampai apa? Memang dia masuk kelas bahasa Arab 3 kali dia syahid lah. Okey? Itu sebab kenapa tuan-tuan, nombor satu dalam bahasa-bahasa ni, okey, nombor satu yang penting adalah tuan-tuan vocabulary saja. Kan? Kalau kita kata apa tuan-tuan? Kalau kita nak cakap apa perkataan kursiyun, ataupun kita nak cakap perkataan apa? Sayyaratun. Itu semua ada dalam Quran. Okey?
Jadi apa? Apa tuan-tuan kena buat? Sayyaratun. Berapa banyak tuan-tuan jumpa kereta setiap hari? Tuan-tuan cakap apa? Oh, kereta tu cantik kan? Kenapa kita cakap kereta? Lepas ni tuan-tuan jangan juga guna lagi perkataan kereta. Guna perkataan apa? Bulan ni saya bagi tuan-tuan satu perkataan ni, sayyaratun. Bulan depan saya tanya balik. Tuan-tuan ingat tak? Okey. Kalau tuan-tuan hafal tuan-tuan, satu hari satu perkataan. Satu hari satu perkataan dan tuan-tuan gunakan perkataan itu. Satu bulan tuan-tuan dapat berapa? Berapa? 30 perkataan. Satu tahun? 300. 300 perkataan boleh tulis esei SPM bahasa Arab. Nampak? Okey, tak apa tuan-tuan Okey. Kalau saya bagi contoh, kalau saya datang tiap-tiap hari ceramah sini, tak apa saya boleh bagi tuan-tuan satu perkataan. Okey? Tapi tak apa tuan-tuan, saya bagi tuan-tuan satu je perkataan. Tuan-tuan ingat sampai bulan 4, sayyaratun. Tapi tuan-tuan kena ulang banyak kali lah. Kalau tuan-tuan hafal tu 300 perkataan, satu hari satu je tuan-tuan, tuan-tuan boleh cakap Arab. Tapi tujuan kita belajar bahasa Arab bukan untuk cakap Arab. Kenapa tuan-tuan? Sebab orang Arab pun tak cakap Arab. Okey? Tuan-tuan, tujuan kita belajar bahasa Arab tu adalah untuk apa? Memahami Al-Quran. Kalau hari ini tuan-tuan ambil satu saja perkataan Al-Quran, satu saja perkataan Al-Quran tuan-tuan hafal, maknanya dalam setahun tuan-tuan dapat 300 perkataan. Dan perkataan Al-Quran tuan-tuan, dia ulang banyak kali. Bermakna kalau tuan-tuan dapat 300 perkataan, tuan-tuan baca Quran, nanti banyak daripada ayat yang tuan-tuan baca, tuan-tuan akan faham. Nampak? Tapi hari ini kadang-kadang bila kita masuk kelas, kadang-kadang Allah bukan suruh nak tengok berapa banyak tuan-tuan hafal, tapi Allah nak tengok tuan-tuan apa? Itu saja. Tapi kalau hafal pun, insya-Allah kalau hafal satu perkataan satu hari, kalau tuan-tuan ulang banyak kali, okey, kalau satu kali katakanlah satu hari satu perkataan, kalau tuan-tuan sekali baca berapa? Katakan sayyaratun, sekali ulang satu saat aja kan? Sayyaratun kereta. Satu hari agaknya berapa banyak tuan-tuan boleh ulang? Dalam kereta, tuan-tuan ulang 5 minit lagi. Kalau tuan-tuan ulang katakan lepas sembahyang pun cukup lah. Lepas sembahyang, ambil 3 minit. 3 minit ataupun 5 minit. Kalau tuan-tuan baca satu perkataan, 1 saat. Kan? Kalau 100 kali berapa? 100 saat. 100 saat berapa? Berapa minit 1 saat? 1 minit lebih je kan? 100 kali baca. Sayyaratun kereta. Sayyaratun kereta. Sayyaratun kereta. Kalau 5 kali, 5 sembahyang, 5 kali sembahyang, 500 kali. InsyaAllah dia akan ingat. Macam tuan-tuan cakap perkataan kereta itu sendiri. Besok tuan-tuan nampak kereta itu, tuan-tuan takkan cakap kereta. Tuan-tuan cakap apa? Sayyaratun. Jadi lepas ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nampak kereta, cakap apa? Jangan cakap lagi kereta Sebab sekarang ni kita nak ubah jadi apa? Orang Arab. Okey, tapi bukan orang Arab Badui Okey, orang Arab yang belajar bahasa Arab Al-Quran. Nampak tak? Itu macam tu. Cuba try dalam sebulan, boleh tak? Sampai saya jumpa tuan-tuan bulan depan. Okey? Okey. Tapi soalan yang pertama katanya apa? Sayyaratun. Okey, kereta. Okey, jadi cakap sama anak tuan-tuan, cakap sama siapa-siapa, I nak beli sayyaratun baru. Itulah English. Tapi benda ni kena display. Dan nak display tu kena paksa. Tapi kalau tuan-tuan nak lebih display lagi macam mana? Datang kelas. Datang kelas apa? Bahasa Arab Al-Quran. Okey, datang kelas bahasa Arab Al-Quran. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab Al-Quran tuan-tuan, sampai ihdinas siratal mustaqim saja, kalau tuan-tuan belajar vocabulary dia, sampai ihdinas siratal mustaqim saja tuan-tuan dah dapat 20 vocabulary tersebut. Sampai pada perkataan ihdinas siratal mustaqim, dah ada 20 vocabulary. Nampak Kalau sampai awal surah Al-Baqarah, tuan-tuan dah dapat 100 vocabulary tersebut. Dan tuan-tuan baca Al-Quran nanti, insya-Allah tuan-tuan akan dapat tangkap dia punya makna. Okey, dan bila orang baca besok, imam baca Al-Quran, tuan-tuan akan dapat menghayati bacaan tu. Hari ni tuan-tuan, orang hayati juga bila imam tarawih bacakan tapi yang dihayati apa? Yang dihayati apa?
lagu. Nampak? Itu sebab dia ada hadis Rasulullah SAW yang sebut pada tu. Di akhir zaman dia kata, nanti orang akan tolak ke depan imam tu. Okey, nombor satu perhatian dia, kenapa orang tolak dia ke depan? Sebab dia melagukan Al-Quran. Bukan kata tak boleh tuan-tuan Jangan tuan-tuan kata saya kata tak boleh, tidak Sebab ada hadis Rasulullah SAW, tapi hadis itu cuma satu saja yang cerita sebagai digalakkan kita baca dengan berlagu. Itu cuma satu saja. Dan kebanyakan yang lain adalah datang dengan supaya kita menghayati dia punya pelajaran daripada ayat tersebut. Dan nak menghayati pelajaran itu kita kena tahu vocabulary. Okey. Dalam hadis ada satu hadis yang sahih. Kalau tak silap saya diriwayatkan siapa? Tirmizi ke Ibnu Majah Nanti saya cek balik. Okey. Dia kata inna min ahsanin nas sautan bil Quran. Itu bunyi hadis. Sesungguhnya sebaik-baik manusia suaranya dengan Al-Quran allazi idza sami'tahu yaqra. Apabila kamu dengar dia, apabila dia membaca, okey. Allazi idza, macam mana bunyi hadis? Allazi idza sami'tahu yaqra'u, apabila kamu dia mendengar dia membaca, ra'aita annahu yakhsha. Okey, kamu akan rasakan bahawa dia itu takut kepada Allah. Nampak? Itu orang yang paling baik sekali bacaannya dalam membaca Al-Quran. Bukan orang yang paling baik bacaan tu semata-mata orang tu melakukan apa yang dibaca, tapi dia dapat menghayati bacaan dan kita dapat merasakan dia menghayati bacaan. Nampak? Jadi bermakna hari ini kalau kita nak menghayati bacaan tersebut, kita kena memahami dia punya apa? Okey, tuan-tuan. Jadi itu sebab kenapa kita kena teruskan pengajian kita ni untuk kita memahami Al-Quran secara praktikal. Okey, dan saya akan sambung tuan-tuan pada muka surat 61. Tuan-tuan tengok pada muka surat 61 prinsip konsep kejayaan tu yang saya akan sambung. Dulu kita dah sebut kejayaan apa dia? Success is a function of, okey, kalau dalam definisi biasa adalah what we achieve. Itu yang digunakan oleh dipanggil apa? Oleh sebahagian manusia di luar sana. Okey, sekarang ni kita nak detailkan dulu sebelum saya masuk kepada makna sebenar sukses tu. Saya duduk pada ayat 61 ni yang kita sebut pada tajuk siapa manusia yang telah berjaya. Hari ni kadang-kadang kita nak ambil sebagai model. Orang kita sebut sebagai idola, tapi jangan guna perkataan idola sebab kita idola di atas perkataan idol. Idol makna berhala. So kita guna sebagai contoh. Uswatun hasanah. Dalam Quran sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh tauladan. Jangan guna perkataan idola. Okey, sekarang ni kalau kita nak ambil contoh tauladan manusia yang berjaya, siapa kita boleh ambil contoh? Kita nak tengok orang yang berjaya siapa? Okey, orang yang berjaya ni kalau tuan-tuan nak tengok siapa orang yang berjaya, kita dah cerita benda tu pada muka surat 60 yang lalu. Yang Allah sebut tu pada surah An-Nisa, surah An-Nisa surah yang keempat ayat 69. Orang yang berjaya ni adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah, yang kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjuk kami Allah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau telah bagi nikmat atas mereka. Siapa orang yang Allah bagi nikmat? Allah nyatakan tu pada ayat 69 surah An-Nisa. Allah kata wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah kata orang yang taat, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka bersama-sama dengan orang-orang yang Allah bagi nikmat atas mereka. Siapa orang yang bagi nikmat ni? Makna orang yang berjaya. Siapa dia? Nombor satu, para nabi. para nabi, orang yang siddiq, orang yang syuhada, yang mati syahid, dan orang yang solehin. Okay? Dan itulah sebab amat elok untuk kita jadikan sebagai contoh tauladan. Jadi kalau kita nak jadi orang yang berjaya, dia punya contoh dia 4. Nombor satu, para nabi. Para apa? Dia panggil apa? Siddiqin. Apa makna siddiqin? Siddiq. Mana siddiq? Macam mana seorang tu dia kata siddiq? Macam mana nak tahu? Kena tahu bahasa Arab ni. Perkataan siddiq atau perkataan apa? Sadaqah.
Siddiqun, yang membenarkan. Membenarkan apa? Bila kita kata yang membenarkan, apa maknanya? Yang cakap asyhadu an la ilaha illallah tu daripada hati dia. Apa makna daripada hati tu tuan? Apa beza kita cakap asyhadu an la ilaha illallah dengan lidah dengan hati? Apa beza dia? Okey, dengan lidah adalah lafaz kita. Dengan hati adalah niat kita. Niat apa dia? Saya cakap dulu, niat tu strong determination. Maksudnya lafaz tadi dia cakap sungguh-sungguh dengan pemahaman yang full understanding. Apa kita lafaz? La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kita membenarkan, aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Apa makna Tuhan? Pengabdian. Kita cakap ilahun dulu adalah ma'budun. Pengabdian maksudnya aku naik saksi tidak ada satu pengabdian kecuali pada Allah. Maksudnya pengabdian, saya nak taat pada Allah. Itu kita dah sebut dulu. Okey. Jadi kita cakap sungguh-sungguh, ya Allah, saya ini benar-benar nak taat pada kamu, nak ikut peraturan kamu. Jadi bila kita cakap dalam hati, dia akan cerna dalam apa? Bila kita cakap dengan hati, dia akan cerna dalam kita punya action. Itu dia panggil niat. Beza niat dengan lafaz, tuan. Lafaz cuma cakap dengan apa? Lidah saja. Niat ni dia cakap sungguh-sungguh dalam hati dia dan biasanya cerna dalam action dia. So kalau dia cakap apa? Saya benar-benar nak taat pada Allah. Nak taat macam mana? Ikut peraturan Allah. Nak ikut peraturan Allah macam mana? Kena belajar peraturan. So hari ini kalau dia cakap asyhadu an la ilaha illallah dan dia laksanakan yang dicakap tu dalam bentuk praktikal, apa praktikal dia? Dia belajar Al-Quran, itu dia panggil orang yang siddiq. Tapi hari ini berapa ramai orang cakap la ilaha illallah tapi dia tak ngaji Quran. Kalau dia cakap la ilaha illallah dia tak ngaji Quran, dia masuk dalam orang apa? Orang yang berdusta kepada Allah. Itu nak kena jaga dulu. Okey, kita cakap la ilaha illallah. Kata ada buat saya berdusta. Tapi tengok tuan-tuan, sebab kenapa kadang-kadang manusia tak boleh terima tuan-tuan bila dia kata dia berdusta pada Allah. Kenapa? Sebab dia tidak mengaji bahasa dia tu. Bila kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, sepanjang Ramadan lagi tuan-tuan, kita apa? Tahlil kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Okey? Allah tu Tuhan saya. Okey? So kalau Allah tu Tuhan apa? Tuhan tu apa? Perkara yang kita sembah, kan? Macam mana kita sembah? Sembahyang, betul? Sembahyang, puasa, zakat, haji. Al-Quran baca saja. Sedangkan makna sembah tu maknanya taat, mengabdikan diri. Itu sebab Allah tak, itu sebab kenapa kalau kita terjemah sembah tu dia tak cukup tepat, tuan. Dia kena sebut mengabdikan diri. Kita kata iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami sembah. Sedangkan bahasa asal dia adalah bukan sembah. Bahasa asal adalah hanya engkau yang kami mengabdikan dia. Dan hamba abdi itu kerja dia ikut peraturan Tuhan dia. So bila kita kata saya nak mengabdikan diri, hanya kepada engkau kami mengabdikan diri, maknanya kami nak patuh pada perintah kamu ya Allah. Dan mungkin kita patuh pada perintah Allah kalau kita tak tahu perintah tersebut, kalau kita tak faham perintah tersebut, kalau kita baca perintah tersebut kita tak faham, macam mana kita ikut? Tapi kalau kita cakap benar-benar daripada hati kita, saya ni nak ikut perintah kamu ya Allah, nak ikut arahan kamu, nak ikut peraturan kamu. Bermakna kalau saya nak ikut peraturan kamu, saya kena belajar peraturan kamu. Itu sebab kenapa bila cakap pasal syahadah saya cakap itu. Bila cakap pasal syahadah, kita cakap mengucap dua kalimah syahadah. Sedangkan bahasa asal dia bukan mengucap, berikrar. Maknanya berapa? Berjanji, bersaksi. Okey, maknanya cakap sungguh-sungguh. Bermakna syahadah tu kita nak cakap, ya Allah, saya ni nak belajar Al-Quran sungguh-sungguh. Itu makna syahadah. Lepas tu baru datang solat. So bermakna tuan-tuan, ibadat fardu nombor satu penting apa? Al-Quran. Lepas tu baru solat. Dan benda tu dalil ada dalam Quran. Saya ulang balik dalil tuan-tuan. Tuan-tuan tengok balik dalil itu pada surah Al-Ankabut. Bahawa arahan untuk solat tu datang nombor dua. Okey? Arahan yang pertama adalah, tapi hari ini bila tanya apa ibadat fardu paling nombor satu penting, kita cakap solat. Sebab orang tak perasan bahawa Al-Quran tu duduk dalam syahadah tu. Okey? Kita punya pengsaksian keazaman kita untuk
belajar Al-Quran supaya kita boleh taat pada Allah. Tengok pada surah Al-Ankabut ayat yang ke 45 tu apa Allah sebut di situ? Surah nombor 29, surah Al-Ankabut ayat 45, Allah kata utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis solah. Tengok Allah kata bacalah apa yang diwahyukan. Perkataan utlu dia fi'al amar. Fi'al amar dalam Al-Quran kebanyakan fi'al amar jatuh hukumnya wajib. Itu kalau tuan-tuan mengaji. Walaupun ada setengah dia ada exception. Macam fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna. Itu fi'al amar juga. Okey, apa dia fankihu? Tu tuan kena ngaji bahasa Arab. Fankihu tu makna kahwinlah kamu. Makna nikahlah kamu. Okey, fankihu ma tawalakum. Apa yang kamu hendak daripada perempuan tu, apa dia? Masna wa sulasa wa ruba. Mana kahwinlah kamu perempuan tu 2, 3 atau 4. So, kalau jatuh benda tu fi'al amar, jatuhnya wajib. Allah suruh kita kahwin berapa? 2 dulu. Tuan-tuan kahwin 1 silap. Tapi dia tidak jatuh situ hukum dia wajib. Tapi pada tempat-tempat yang lain dia jatuh wajib macam sini. Utlu ma itu fi'al amar. Macam mana nak tahu fi'al amar? Kena ngaji bahasa Arab tuan-tuan. Okey? Utlu makna perbuatan menyuruh. Utlu, bacalah. Mana ada perkataan lah. Bacalah apa yang diwahyukan kepada kamu daripada Al-Quran. Tapi utlu tuan-tuan, perkataan tala ni bukan setakat baca tu, baca macam kita baca Quran tu setakat baca macam tu. Baca, faham, hafal, amal, sampaikan. Itu makna utlu. Okey? Itu peranan Al-Quran. Jadi Allah suruh baca Quran bukan setakat baca persih, tapi baca tu dengan untuk tujuan kita nak ngamalkan dia. Tapi nak amal tu kena faham. Dan nak amal juga kena hafal benda tu. Kalau tak tahu macam mana kita nak amalkan. Kalau katakan kita tak hafal, semua kerja kita tuan-tuan, prosedur kebanyakan kita amal tu, kita hafal tu. Tuan-tuan bekerja dekat Petronas ni. Okey? Kebanyakannya tuan-tuan hafal dia punya prosedur, SOP dia. Itu dalam konteks kerja yang limited tuan-tuan. Ini dalam konteks keseluruhan kehidupan. Nampak? SOP dia. Patutnya lagi kita kena apa? Kena hafal dan amal. Okey. Jadi Allah sebut kat situ, okey, bermakna kamu kena baca Al-Quran itu, lepas tu dirikan solat. Kenapa Allah suruh dirikan solat? Sebab solat tu tuan-tuan, tujuan Allah suruh kita dirikan solat tu sebab nak remind kita pasal kita punya objektif. Tu sebab Allah kata wa aqimis solata li zikri. Dirikan solat tu dengan tujuan untuk ingat aku. Apa ingat aku? Ingat tujuan kamu dijadikan. Apa tujuan? Taat kepada Allah. Itu sebab kenapa dalam solat kita cakap apa? Iyyaka nak remind kita. Allah suruh kita remind iyyaka na'budu. Ya Allah, kami berazam nak taat pada kamu. Nak ikut perintah kamu. Tapi berapa ramai hari ini manusia cakap iyyaka na'budu, tapi dia tak ngaji Quran. Nampak? Itu yang saya sebut tu, kadang-kadang benda tu boleh bawa kita seolah-olah kita berbohong tuan-tuan. Tak ke kita berbohong kepada Allah? Nampak? Dan hari-hari Allah bagi kita macam-macam tuan-tuan. Okey, jadi itu balik-balik pada, jadi itu contoh orang yang siddiq, yang dia cakap dia walk the talk. Maknanya dia cakap apa? Dia cakap saya nak taat dan dia benar-benar cernakan apa yang dia cakap tu dalam bentuk action dia. Apa action dia? Belajar Quran. Okey? Lepas tu apa lagi? Was-solihin wasyuhada'i was-solihin. Ini contoh-contoh orang yang berjaya. Okey, bukan contoh orang yang berjaya itu siapa? Bill Gates. Siapa lagi tuan? Orang punya harta yang banyak dan sebagainya. Jadi kalau kita nak tengok kat situ, saya sambung tuan-tuan pada muka surat 61 tu, pada ayat, pada surah apa? Pada surah dia panggil surah Ali Imran ni. Jadi sekarang ni contoh yang terakhir orang berjaya adalah orang yang solehin, orang yang beramal soleh. Maknanya selagi tuan-tuan beramal soleh, selagi itulah tuan-tuan adalah potensi manusia yang berjaya. Tetapi nak tentu dia punya final decision, tuan-tuan berjaya atau tidak, siapa dia? Tuan-tuan tengok pada surah Ali Imran tu. Surah Ali Imran surah 3 ayat 185 tu Allah kata kullu nafsin za'iqatul maut.
Tiap-tiap manusia itu pasti akan merasai mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah kata tiap-tiap manusia itu pasti merasai mati, dan sesungguhnya Allah kata tuwaffawna ujurakum, kami akan sempurnakan ganjaran pahala kamu masa bila? Hari kiamat. Apa maksud kat situ? Kenapa Allah katakan sempurnakan? Menunjukkan sebahagian daripada ganjaran tu Allah dah bagi kat dunia. Allah tak berkata semuanya kami akan, dia panggil apa? Bagi, dia panggil ganjaran perbuatan kamu tu di akhirat saja. Allah tak guna perkataan yu'ti, Allah guna perkataan tuwaffau, sempurnakan. Bermakna Allah dah bagi kat dunia. Macam kita bekerja tuan-tuan, kita dapat ganjaran bekerja tak? Okey. Kalau katakan orang kerja dengan kerajaan, katakanlah dia gaji katakan 5,000. Bila dia pencen tuan-tuan, berapa dapat? Tuan-tuan bukan skim pencen kan kalau kerajaan, skim pencen berapa dapat? Kalau tuan-tuan kat sini KWSP lah kan okey, kalau KWSP pun memang dapat banyak tapi sekali je. Okey. Kalau pencen tu dia bagi tapi tinggal setengah daripada gaji. Tapi kalau tuan-tuan bekerja dengan Allah, okey, tuan-tuan dapat gaji betul? Dapat gaji. Masa pencen dapat apa? Masa bila pencen? Mati. Allah beritahu dalam hadis yang panjang, dalam hadis yang panjang. Bila kita bekerja dengan Allah, Allah ni dia ada 100 rahmat. Ini dalam hadis yang panjang. Saya ada cerita gitu kat sini. Allah tu memiliki 100 rahmat. Ada cerita kat sini? Tak ada, okey. Sikit saya cerita Dan Allah letak satu saja rahmat di dekat dunia.